Salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya di dalam keadaan yang sihat. Bertemu lagi dalam video kursus Pendidikan Moral WM001 untuk kali ini. Sebelum ini, kita telah mempelajari tajuk silang budaya di bawah tajuk Nilai Murni Masyarakat Malaysia. Dalam video kali ini, saya Puan Zahira binti Husin akan menjelaskan tajuk agama sebagai pedoman hidup. Tajuk ini juga merupakan subtopik di bawah tajuk Nilai Murni Masyarakat Malaysia. Di akhir video ini, diharapkan pelajar dapat menyatakan kepentingan agama dalam membentuk akhlak dan moral yang baik dan dapat menjelaskan keutamaan berpegang kepada aspek ketuhanan di samping menjadikan budaya ketimuran sebagai ikutan. Apakah yang dimaksudkan dengan agama? Kata agama berasal dari bahasa Sanskrit yang bererti tradisi. Agama merupakan sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan yang menentukan segala yang baik dan buruk, manfaat atau mudarat, dan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah agama. Sebaliknya, agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia. Salah satu lagi ciri agama ialah ia berkaitan dengan tata susila masyarakat. Ini bermakna agama bukan sahaja merupakan soal perhubungan antara manusia dengan Tuhan, malah merupakan soal hubungan manusia dengan manusia. Peranan agama sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebanyakan manusia di dunia ini mempunyai pegangan agamanya tersendiri seperti agama Islam, Buddha, Kristian dan sebagainya. Namun terdapat juga manusia yang tidak berpegang kepada mana-mana agama kerana bagi mereka agama adalah sesuatu yang mengikat dan mereka merasa tidak bebas. Tetapi sebenarnya agama berperanan untuk membentuk peraturan hidup manusia agar lebih terurus dan bermakna. Agama merupakan landasan bagi manusia untuk menjadi seorang manusia yang baik dan membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun. Dengan beragama, kita akan mencapai matlamat kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang dikehendaki bukanlah hanya semasa di dunia ini, malahan setelah berlakunya kematian. Setelah kita mengetahui pengertian agama, peranan dan matlamatnya, marilah kita melihat pula berkaitan dengan etika agama. Etika keagamaan adalah berasaskan kepada panduan yang sudah termaktub di dalam agama. Etika ini diperturunkan daripada satu generasi kepada satu generasi. Jadi di dalam kebanyakan agama, etika keagamaan sangat memberi penekanan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan suruhan dan juga larangan. Setiap agama mempunyai pengertian tertentu terhadap etika. Masing-masing mempunyai asas dan alasan yang tersendiri. Fokus perbincangan kita pada kali ini adalah berkaitan dengan 4 etika, iaitu etika Islam, etika Kristian, etika Hinduism dan juga etika Buddhism. Etika yang pertama yang akan dibincangkan ialah etika Islam. Terdapat 2 sumber ajaran Islam iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang mengandungi semua perkara mengenai Islam, khususnya tentang kehidupan seorang Muslim seperti suruhan, larangan, kisah teladan dan sebagainya. Ia diturunkan di dalam bahasa Arab kerana Nabi Muhammad berbangsa Arab. Walaupun begitu, mesejnya bukan hanyalah untuk orang Arab tetapi juga untuk manusia sejagat. Manakala sunnah pula adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad iaitu peraturan yang diikuti oleh umat Islam berdasarkan perbuatan atau perkataan. Oleh kerana kehidupan Nabi Muhammad mencerminkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, maka sunnah sebenarnya adalah keterangan terperinci yang disampaikan secara lisan
atau ditunjukkan dengan perlakuan. Apakah matlamat hidup di dalam Islam? Islam menginginkan manusia hidup seimbang dari segi rohani dan jasmani. Ini jelas dapat dilihat di dalam matlamat yang ingin dicapai oleh Islam, iaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup sama ada di dunia ataupun di akhirat. Islam menginginkan manusia hidup dalam keadaan yang senang, gembira, aman, damai dan makmur serta terpelihara daripada segala bencana ketika hidup di dunia ini dan juga selepas kematian. Islam terbina di atas 3 asas iaitu akidah, syariah dan akhlak. Akidah ialah sistem kepercayaan yang mengandungi 6 elemen iaitu kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Rasul, malaikat, kitab-kitab suci, hari akhirat dan juga kepercayaan kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah syariah. Syariah bermaksud sistem perjalanan hidup yang mengandungi ibadah iaitu peraturan berkaitan dengan perhubungan manusia dengan Allah, muamalat iaitu peraturan berhubung urusan hidup harian manusia. Yang ketiga munakahat iaitu peraturan berhubung dengan pergaulan dan kekeluargaan, dan yang terakhir sekali ialah jenayah iaitu peraturan yang berhubung dengan kesalahan jenayah. Yang terakhir sekali, yang ketiga iaitu akhlak ataupun etika ataupun dikenali sebagai sistem hidup yang terdiri daripada amar makruf iaitu suruhan dan nahi mungkar iaitu larangan. Ketiga-tiga asas ini hendaklah difahami dan diamalkan agar dapat menjadi insan yang seimbang rohani dan jasmani serta bertanggungjawab terhadap Tuhan, diri, keluarga, masyarakat dan juga alam sekitar. Seterusnya kita beralih kepada etika dalam ajaran Kristian. Terdapat 3 sumber panduan Kristian iaitu Perjanjian Lama, The Old Testament, yang kedua Perjanjian Baru, The New Testament, dan yang ketiga The Gospel. Dalam etika Kristian mengandungi 5 nilai penting iaitu kasih sayang, kejujuran, adil, memaafi dan berpada. Etika yang ketiga adalah etika dalam Hinduism. Terdapat 3 sumber panduan Hinduism iaitu Veda yang mengandungi teks hukum-hukum agama, yang kedua Upanishad iaitu teks berkaitan falsafah, dan yang ketiga adalah Ramayana dan Mahabharata iaitu epik ataupun puisi panjang. Terdapat 4 konsep penting dalam etika Hinduism iaitu Purushartha, mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang kedua Ashrama iaitu putaran hidup. Yang ketiga adalah Dharma iaitu tindakan yang betul. Dan yang keempat adalah Karma iaitu tindakan yang boleh memberi kesan kepada kehidupan selepas mati. Yang terakhir sekali adalah etika Buddhism. Etika Buddhism terdiri dari 3 perkara iaitu 4 kebenaran mulia, kebenaran kesengsaraan, kebenaran sebab musabab kesengsaraan, kebenaran penghapusan kesengsaraan dan kebenaran cara menghapuskan kesengsaraan. Yang kedua adalah jalan mulia 8 berlapis iaitu faham betul, pemikiran betul, pertuturan betul, perbuatan betul, pekerjaan betul, usaha betul, kesedaran betul dan tumpuan yang betul. Dan yang terakhir sekali ialah Pancasila iaitu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta dan jangan minum arak. Dalam kehidupan saat ini, agama sangat diperlukan kerana agama merupakan sebuah pegangan hidup. Pegangan hidup bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Tanpa agama, manusia akan hidup dalam keadaan yang tidak berperaturan, tidak terurus dan tidak dapat membezakan di antara tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang bermoral, serta amat sukar untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Jika manusia tidak berpegang dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam agama dan sudah tidak mengambil kira nilai-nilai murni dalam kehidupan, perkara yang tidak elok seperti kes rogol, bunuh,
syolek, rompak dan sebagainya akan berleluasa. Jika perkara ini berlaku, manusia tidak akan berasa aman dan kehidupan akan terjejas. Kepentingan agama seterusnya adalah agama dapat memperjelaskan hubungan di antara manusia dan pencipta. Manusia perlu taat dan patuh kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. Agama juga dapat mengawal hawa nafsu manusia kerana hawa nafsu manusia pada kebiasaannya menyukai perkara yang tidak baik dan agamalah yang memimpin manusia menguruskan hawa nafsu mereka. Seterusnya dapat membentuk jiwa yang bersih dan dapat menyeimbangkan di antara jasmani dan rohani. Sebagai rumusannya, kewujudan masyarakat yang bermoral dan beretika amat penting bagi memastikan kesejahteraan hidup manusia. Manusia haruslah menangkis segala gejala negatif yang melanda masyarakat dan seterusnya menjadikan agama sebagai panduan dalam kehidupan. Seterusnya, bincangkan bersama rakan anda di dalam kumpulan bagaimanakah agama membantu anda menangani dan mengawal tekanan ekoran dari pandemik COVID-19. Sekian sahaja untuk tajuk agama sebagai pedoman hidup. Sehingga bertemu lagi. Sekian, terima kasih.